Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Cerita hari ini macam ni. Azmi dan Aina sudah lama berkahwin. Namun pada saat ini rumah tangga mereka berada di ambang kehancuran. Azmi meminta-minta kepada Aina untuk tetap tinggal di situ. Tapi Aina nak balik ke rumahnya. Aina pun dalam keadaan serba salah. Tapi Azmi juga takut untuk kehilangan Aina. Azmi berkali-kali memujuk Aina. Awak janganlah balik, duduklah sini. Saya dah sediakan semua kat sini. Apa yang kurangnya saya kat sini? Apa yang kurangnya rumah kita ni awak? Aina pula tetap berkerah nak balik. Azmi yang tadi memujuk dengan elok, makin lama makin terdesak. Dan akhirnya Azmi pun melafazkan taklid supaya isterinya kekal di rumah. Kalau awak keluar juga, selangkah awak keluar pada rumah ni, jatuh talak satu. Aina langut melihat muka Azmi. Matanya berkaca. Dia berasa sedih. Namun jauh di sudut hatinya, terasa seakan-akan lega. Seolah-olah terlepaskan dari sesuatu yang sangat berat bagi diri dia. Dia yang mendengar Azmi melafazkan taklid itu, kemudian berjalan dengan yakinnya keluar daripada rumah tersebut. Walaupun hatinya sedikit tersentak. Aina berada di rumahnya dan dia duduk di sudut sofa sambil matanya melihat ke atas. Entah apa yang dilihatnya, tapi fikiran yang menerawang teringat-ingat semua peristiwa yang berlaku pada diri dia. Cerita Azmi dan Aina bercerai ni dah menjadi buah mulut lah bagi orang-orang yang tinggal di kawasan tu. Mana kata jiran-jiran dah tahulah semua apa yang terjadi. Dan semuanya tahu bahawa Azmi dah memberi yang terbaik kepada Aina. Azmi tak benarkan Aina kerja, tapi dia bagi gaji kepada Aina untuk menguruskan rumah. Bukannya sikit, banyak. Lebih lagi daripada gaji Aina ketika Aina bekerja. Aina pula tak perlulah nak berusaha payah nak keluar beli barang ke apa ke, sebab semuanya hanya diorder melalui runner. Barang basah ke, apa teringin nak makan ke, semuanya dihantar ke rumah saja. Kiranya apa yang diidamkan oleh wanita-wanita di luar sana, Aina dapat. Azmi bagi ke semuanya. Pernah juga satu ketika Azmi meluahkan perasaannya ketika membeli nasi lemak. Kak Tun ni dia jual nasi lemak, tapi Kak Tun tanya jugalah, Azmi, hari-hari beli nasi lemak ni Aina tak masak ke? Lalu Azmi pun bagi tahu kepada Kak Tun, Aina tak masak Kak Tun, hari-hari saya yang masak. Takkan dia tak masak langsung? Tak apalah Kak Tun, saya tak kisah pun. Kak Tun pun berkata, untunglah Aina dapat suami yang baik macam kau ni kan. Suatu hari tu, ketika mereka keluar bersama-sama lah, tak tahulah pergi ke mana, menaiki kereta. Dan ketika itu, kereta berhenti. Dan ketika itu, Aina keluar dari kereta, meninggalkan Azmi dalam kereta, keserangan. Dan ramai orang tengok benda tu. Aina dan Azmi tinggal di sebuah rumah, di mana mereka menyewa lah di rumah ni. Rumah ni agak besar, di mana Azmi nak bagilah selesa untuk mereka hidup di rumah ni. Namun, rumah ni seolah-olah macam yang tak suka dengan Aina, sebab ada gangguan-gangguan yang mengganggu Aina. Di satu bilik ni, pada malam hari, ketika jam berada pada pukul 12, pukul 1, maknanya di tengah malam lah, akan kedengaran bunyi di bilik tengah mereka. Azmi jarang dengar benda ni, dan boleh dikatakan Azmi ni mungkin tak dengar langsung, sebab Azmi pun jarang berada di rumah disebabkan outstation. Dan Azmi juga kalau tidur mati. Aina lah yang akan dengar. So Aina pun berkali-kali beritahu kepada Azmi bahawa dia dengar seolah-olah ada seseorang dalam bilik tu. Ada kalanya bunyi seperti kursi jatuh, ada kalanya bunyi seperti kipas berpusing, dan kadang-kadang tu terdengar bunyi suara lelaki menangis. Kalau ada Azmi boleh tahan lah juga. Kalau tak ada Azmi, memang kecut perut lah si Aina ni. Tapi nak buat macam mana? Tu rumah sewa dia, takkan dia nak lari. Mau tak mau dia hadap jugalah. Ada juga sekali tu Aina pergi buka pintu bilik tu, tapi tak ada apa-apa terjadi. Cumanya bila dia tutup balik pintu bilik tu terbuka balik. Dan waktu tu Aina tak tidur dalam bilik lah. Aina tak tidur kat atas, Aina tidur di bawah kat ruang tamu sampailah ke pagi. Bila Aina beritahu pada Azmi bagi tahu lah, awak bacalah apa-apa doa sikit. Awak ni langsung tak baca apa-apa, sebab tu dia suka kat awak. Aina sebenarnya bukan tak baca, banyak yang dia baca, cumanya semangat dia lemah membuatkan benda tu tak ada efek pun. Hari berganti hari, sampailah masa runner main hantar barang basah kepada Aina. Aina pun keluarlah untuk ambil barang. Masa keluar tu, runner tu tanya, Kak, saya nak tanyalah Kak, macam mana duduk rumah ni? Rumah ni tak tahulah, suami akak yang semua uruskan. Akak duduk je. Akak tahu tak kisah tentang rumah ni? Aina pun, kenapa dengan rumah ni dik? Tak apalah Kak, nanti payah pula. Aina pun jenis orang cerita sekerat-sekerat ni memang tak boleh lah. Lalu Aina pun desaklah adik tu. Dik, kalau nak cerita, cerita je. Kalau tak mau cerita, tak payah tanya pada awal. So adik tu pun faham lah yang Aina tengah marah ni. Baik Kak. Kak, sebenarnya rumah ni dulu ada kes Kak? Aina pun tanya, kes apa dik? Dulu ada seorang Cina yang tinggal di sini Kak, dengan anak beranak dia. Dan pada satu ketika dia mengalami kerugian. Dia benar bisnes dia muflis. Anak bini dia lari. So hutang dia terlalulah banyak. Hari-hari rumah dia orang main kutip hutang. Dia tak tahan Kak, dia bunuh diri lah rumah ni. Lama jugalah. Lepas tu rumah ni bank lelong. Masa lelong lah mungkin owner rumah ni beli. So dia tak tahu lah sejarah rumah ni. Tapi saya orang-orang kot ni, saya tahu lah Kak. Kak kira berani lah duduk dalam rumah ni. Aina yang dengar tu, terus baru dia terfikir, patutlah duk dengar bunyi tali, duk dengar bunyi kerusi jatuh, duk dengar bunyi kipas pusing. Rupanya ada kisah. Tak pada tu, bila Azmi balik, dia beritahulah ke Azmi, abang,
abang tahu tak rumah ni kan berantu lah bang. Kita sewa rumah lain nak tak? Azmi waktu tu masa balik terus dia jadi macam kan, awak ni nak dapat rumah bukan yang senang. Duduklah dulu, bersyukurlah sikit dengan apa yang ada ni. Aina pun cakap lagi, bang saya bersyukur bang, cuma sekarang ni saya yang nak kena duduk kat sini hari-hari bang. Abang tak apalah sekali-sekala je. Azmi yang dengar macam tu, dia rasa macam marah. Dah lah awak, esok lah kita sembang, nanti-nantilah. Orang lain bersyukur tak kalau dapat rumah macam ni. Awak macam-macam pula. Aina yang sejak dari tadi mengelamun, teringatlah kisah-kisah yang berlaku ketika dia bersama suaminya, Azmi. Di mana Azmi ni sebenarnya adalah seorang yang narsistik. Semua dia aja betul. Seawal perkenalan sangatlah baik. Dan memang dia pandai berlakon depan orang untuk jadi baik. Sampai nampak Aina ni yang jahat. Dia beritahu kat Kak Tun, kata Aina tak pernah masak. Yalah, Aina ni masak untuk dia. Aina ni seawal perkahwinan dia dah masak dah untuk Azmi ni. Tapi Azmi sikit pun tak makan. Azmi cakap dia tak suka makan masakan orang, melainkan dia sendiri yang masak. Dia tak percaya. Aina cakap lah, saya kan isteri awak, kenapa awak tak percaya? Minta maaf lah, tak biasa. Uish, tersentak lah Aina sebagai seorang isteri yang betul-betul lumus, masak untuk suami dia, tapi suami dia tak mau makan. Oh, mental jugalah lelaki macam ni. Dan ada satu hari tu, Aina masak, Aina letak di bawah tudung salji. Kemudian, Aina pun naiklah mandi. Dan waktu tu lah Azmi balik. Azmi pergi ke dapur. Aina yang tengah mandi, tak sedar lah. Kalau sedar pun, yalah dah tengah mandi. Tak apalah, suami makan lah dulu. Sekali dia turun, dia entertain lah lelaki dia. Masa dia turun tu, dia tengok-tengok, Azmi duduk masak. Dia tanya, abang, saya dah masak dah kat abang. Tak apalah awak, saya tak makan, saya tekak, tak boleh lah, kembang. Aduh, hati perempuan mana, isteri mana yang tak terguris bila dengar macam tu. Perempuan ni, isteri ni kalau masak, kita cakap masin sikit pun dia dah tarik muka. Ni cakap macam tu, kembang tekak. Aduh, tak tahu nak gambar lah apa yang Aina rasa waktu tu. Yang lagi menghancurkan hati Aina, bila dia tengok makanan yang tadi tu ada dalam tu sampah. Mana kata lelaki dia kalau tak mau makan sekalipun, tak tepi ke, ataupun asingkan ke, ataupun rasa semulut ke, ambil hati isteri. Tak, ni dia buang tu sampah. Tak sensitif langsung. Aina pun tak kata apa. Nak cakap lebih-lebih sekali jadi gaduh. Walaupun hati dia masa tu memang nak bergaduh lah dengan suami dia. Tapi duk fikir balik, tak apalah. Suami dia pun baru balik. Mungkin lapar, tak apalah. Tapi bila kerak-kerak berlaku, dia memendam rasa. Dan dia mengambil keputusan untuk tak masak dah untuk lelaki dia. Dah lelaki dia tak boleh makan masakan dia, masaklah sendiri. Dan disebabkan itu, bila lelaki dia berjumpa dengan orang, suami dia asyik kata, yang Aina ni tak pernah masak. Aina diamkan je. Bila dia bersuara nanti, ibarat buka pekung sendiri pula. Aib suami dia, aib dia jugalah. Kemudian, si Azmi ni, dia punya tahap narsisis dia tu, sampai tahap, waktu mereka menaiki kereta, pergi berjalan-jalan tu, tak tahulah pergi mana. Tengok wayang ke, beli barang ke, apa-apalah. Suami isteri kan, ikutlah nak buat apa pun. Hanya berlaku sedikit salah faham saja dalam kereta. Dia nak kata dia betul juga. Walaupun benda tu benda simple je. Benda melawak-lawak je. Asalnya sembang lawak-lawak je. Kemudian jadi bahasan siapa betul siapa salah. Azmi ni, dia nak betul juga. Dia berhenti ke kereta. Sebab dia tak tahan dah. Dia rasa sebab Aina mencabak dia. Dia suruh Aina keluar daripada kereta waktu tu. Aina ingat dia melawak. Biasalah ada juga lelaki-lelaki random ni kadang-kadang dia melawak tu. Macam tu. Tapi waktu ni Aina gelak-gelak lah. Tapi Azmi ni sungguh-sungguh. Keluar daripada kereta ni. Aku cakap keluar. Aina kata, awak ni betul ke tak ni? Ya, hanya aku main-main lah. Keluarlah dari kereta. So si Aina ni pun bukalah pintu kereta, keluar. Waktu keluar tu dia ingat sekejap lagi mungkin lelaki dia panggil masuk balik lah. Harapan dia lelaki dia melawak ni. Dan tanpa menoleh belakang, lelaki dia tekan minyak pi macam tu saja. Orang-orang duk tengok Aina. Tapi Aina tetap kontrol. Nampak macam Aina lah yang keluar dari kereta tu. Tapi sebenarnya Aina dihalau oleh lelaki dia sendiri keluar dari kereta. Aina berjalan balik seorang-seorang pergi ke rumah dia. Memanglah tak jauh mana. Namun tetaplah terasa hati seorang isteri. Satu malam tu Aina terdengar bunyi cakaran di bilik tengah tu. Dia pun mengejutkanlah Azmi. Bang, bangunlah bang. Bang, bangunlah. Ada bunyi bang kat bilik tengah tu bang. Abang dengar bang. Azmi, awak tidurlah awak. Tidurlah dah malam ni. Esok saya kerja awak. Aina tak give up. Aina kejutkan lagi. Abang, bangunlah. Tengoklah. Dengarlah bunyi tu. Kang nanti tak percaya saya cerita. Azmi yang hilang sabar dengan Aina duk tolak-tolak badan dia. Dia bangun tahu apa yang merasuk badan dia. Dia tarik tangan Aina pergi ke bilik tu. Dia buka bilik tu. Dia tolak Aina masuk dalam bilik tu. Dia kunci bilik tu bagi Aina duduk dalam tu. Dah lah bilik tu bilik berhantu. Dia bagi Aina duduk dalam tu. Lepas tu Aina pun ketuklah pintu. Abang, bukalah bang. Abang, bukalah bang. Saya takut ni bang. Si Azmi ni boleh pula cakap. Awak tidurlah situ. Awak tengok ada hantu ke tak ada hantu. Saya nak tidur payah. Dah lah. Esok keluar. Esok pagi tu baru Azmi buka. Aina keluar dengan muka memang dah pucat dah. Tapi dia tetap tahan. Puncak kesabaran Aina sampai ke penghujungnya apabila ibu Aina sakit. Dan Aina minta izin kepada Azmi untuk balik ke rumah dia. Sebab dah lama dia tak balik. Sejak dari mereka kahwin, dia tak pernah balik dah ke rumah dia. Alasan Azmi, tanggungjawab awak tu kat sini, kat rumah ni. Awak ada rumah sendiri kan? Saya dah sediakan rumah untuk awak kan? Awak kena layan saya. Saya suami awak. Surga awak dekat saya. Aina mampu bersabar lagi pada awalnya. Tapi ketika ibunya sakit dan dia betul-betul minta
minta izin kepada Azmi untuk balik menjenguklah ibu dia paling kuat sekejap sajalah, sebab dia tak pernah tengok lagi keluarga dia selepas dia kahwin dengan Azmi. Tapi Azmi tetap berkerah dengan ego dia. Jadi dengan rasa hilang sabar, dia pun bercakap dia nak keluar juga macam mana pun, dia nak balik ke rumah. Sehinggalah Azmi menyatukan taklid kepada dia. Sungguh pun perit menghadapi perceraian tu, tapi Aina merasa lega, seolah-olah ada satu beban yang berat terlepas, macam terkulak daripada sesuatu yang menyakitkan. Macam itulah kalau hubungan tu toksik, dia lagi takut daripada hantu. Memanglah betul perceraian tu tidak disukai dalam Islam, tapi jika ia menyeksa ataupun perceraian tu adalah jalan terbaik untuk tidak berlaku dosa kepada suami isteri, mana kata isteri tidak nusyus kepada suami dan suami tidak dayus kepada isteri, maka dibolehkanlah. InsyaAllah semoga anda semua terhiburlah dengan cerita ini. Terima kasih kepada anda yang sokong saya sampai ke hari ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat geng, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.